Bismillahirrahmanirrahim. Mengumumkan ketibaan Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Jalaluddin, pengurusi majlis pada petang ini, dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mak Yusof, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin Jalaluddin, Naib Chancellor Universiti Malaya. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mak Yusof, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Selamat datang ke saran perdana oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mak Yusof yang bertajuk Fungsi Tadabbur dalam Menguak Ijaz Al-Quran dan Mukjizatnya. Untuk tidak melengahkan majlis, dengan segala hormatnya dipersilakan Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin untuk mempengerusikan saran perdana ini dan seterusnya memperkenalkan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Mak Yusof. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Profesor Johnny, pengacara majlis. Mula saya susun 10 jari, mohon maaf. Kerana dah lewat ni, jadual waktu pukul 4.
Tapi kita datang 4:30, lepas tu pergi washroom kedua-duanya. So that in 1 hour's time, dalam 1 jam kami tak kesejukan. And bladder will not fill. Therefore, mohon maaf kerana kelewatan kami berdua kerana Senate masih berjalan lagi. Ada isu-isu yang dibincangkan, alhamdulillah. Jadi, allow me to perkenalkan Zulkifli. Nama pena Hafid Ismail. Hafid cucu Ismail. Bagus tu. Baru hari ni baru saya tahu dia menggunakan nama penanya Hamid Ismail. Alhamdulillah, lain kali saya tahulah siapa tulis tu. Atau nama penuh Muhammad Yaakob ataupun Zulkifli bin Haji Muhammad Yusof. Merupakan anak jati negeri Kelantan. Beliau dilahirkan pada bulan Ogos tahun 1963 dan mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Raja Bahar dan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Ma'had Muhammadi iaitu tahun 1975 hingga 1980, Kota Baru, Kelantan. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 1982, 1981-82, beliau memasuki pra-akademik pengajian Islam. Masa itu saya baru graduate daripada Universiti Malaya. Dia baru masuk pra. UM pada tahun 1983 diterima masuk Sarjana Muda Usuluddin Akademik Pengajian Islam di Universiti Malaya dan lulus kepujian kelas pertama pada tahun sesi 86-87. Pada tanggal tahun 1988, beliau dilantik sebagai tutor dan diberikan peluang melanjutkan pengajian di peringkat sarjana di bawah skim latihan akademik Bumi Putra ke Universiti Jordan, Amman, Jordan dan lulus sarjana syariah dalam bidang kajian Al-Quran dari Fakulti Syariah, Universiti berkenaan. Ini berlaku pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1997, beliau dibenarkan melanjut pengajian peringkat kedoktoran di University of Wales, Lampeter dan mendapat PhD pada tahun 2000 dalam kajian metodologi tafsir Al-Quran. Beliau dilantik sebagai pensyarah pada tahun 1993, selanjutnya pada tahun 2001, beliau dilantik sebagai Profesor Madya dan kemudian pada tahun 2006 dilantik sebagai profesor. Sepanjang berkhidmat di Universiti Malaya, beliau pernah dilantik bagi memegang beberapa jawatan akademik dan pentadbiran. Antara jawatan yang pernah disandang ialah Ketua Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis pada 2001 hingga 2004, Jawatankuasa Pengurusan Kualiti QMAC dari 2001 hingga 2006, Pengurus Quality Assurance PTA 2003 hingga 2006, Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi 2006 hingga 2007, Ahli Senat Universiti Malaya 2008 hingga 2012. Timbalan Pengarah Pembangunan dan Penyelidikan dari 2011 dan 2012, Pemangku Pengarah APIUM sehingga kini, Pengarah Pusat Penyelidikan Al-Quran CQR pada 2010 sehingga kini, Jawatankuasa Pusat Kajian Kecemerlangan Melayu pada 2012 hingga kini, Jawatankuasa Pemilihan bagi kenaikan pangkat Profesor Ulung di Universiti Malaya sejak tahun 2012. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, beliau turut memberi sumbangan pengajaran di luar Universiti Malaya. Seperti pada tahun 2006, dilantik sebagai pensyarah pelawat di Fakulti Syariah Universiti Yamuk, Jordan, sebagai Profesor Pelawat Universiti Sains Islam Malaysia pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 dan 2012 sebagai Profesor Pelawat di Institut Agama Islam Negeri Lampung, Indonesia. Dalam bidang akademik yang lain, beliau turut terlibat sebagai Board of Trustee The Islamic Academic Cambridge Board Members pada 2010 sehingga kini, member Moroccan Institute of Scientific Science in the Quran, sebagai members pada 2008, ahli panel Kuwait Islamic World Encyclopedia, Ministry of Endowment and Islamic Affairs Kuwait pada sejak tahun 2011.
Advisory Board Journal of Islamic Study, King Saud University, Saudi Arabia sejak 2012. Editorial Advisory Board Multicultural Education and Technology Journal, Emirate Publishing UK iaitu Scopus Indexing sejak 2012. Editor-in-Chief International Journal of Quranic Research sejak tahun 2011. Sehingga kini beliau telah menghasilkan sebanyak 23 buah buku termasuk karya terjemahan berkat kolaborasi dengan rakan-rakan penyelidik. Beliau memperoleh beberapa grant penyelidikan seperti FRJS, Science Fund dan UMRJ. Di samping menulis artikel untuk diterbitkan dalam jurnal tempatan dan luar negara, lebih daripada 30 artikel beliau bersama rakan-rakan penyelidik dari Fakulti Sains Komputer Teknologi Maklumat, ISB, Fakulti Engineering, and CQR turut diterbitkan dalam jurnal antarabangsa termasuk ISI dan Scopus. Maklumat lanjut mengenai boleh didapati dari laman web Expert. He is very scholarly. Please go through. How high is a scholarly he is. He has developed himself until where he is a highly scholar. Sementara itu, beliau turut menerima beberapa anugerah. Antara anugerah yang diperolehi sepanjang kerjaya beliau ialah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Malaya tahun 1997, 2002, 4, 5, 6, 7, almost every year. Congratulations, tahniah. Darjah Kebesaran Datuk Paduka Setia Mahkota Kelantan, DPSK pada 2009. Di samping itu, beliau turut memenangi beberapa medal bersama-sama rakan pendidik yang lain. Seperti banyak list ni, sampai sebanyak 15. Tapi yang terkini, iaitu pada yang saya boleh lihat, pada 2012, Gold Medal Expo Inovasi Islam 2012 USIM. Lepas itu, pada tahun yang terkini, yang terdekat pada kita, di 2012 juga Special Award di IYICI IEC Innovation Award Association of Young Innovative Scientists Indonesia. Banyak lagi nak diperkatakan anugerah-anugerah yang beliau dapat. Tapi Expert can reveal to you. Sebagai penyelia bagi calon ijazah tinggi pula, seramai 77 orang pelajar telah bergraduasi di bawah penyeliaan beliau sehingga convocation 2013, di mana 38 orang daripada adalah calon PhD, sementara baki adalah calon sarjana. Seramai 23 orang calon ijazah tinggi kini masih dalam penyeliaan beliau. See how busy he is. Beliau turut terlibat dalam memberikan sumbangan kepada institusi luar universiti seperti JAKIM, MAIS, JAIS dan MAIDAM, MPM dan juga IKIM dan lain-lain. Sebagaimana beliau turut memberikan sumbangan kepada masyarakat melalui institusi pengajian Al-Quran Malaysia, IPAC dan juga Yayasan Faqih, Yayasan Semesta, Masjid Tun Abdul Aziz Petaling Jaya dan Persatuan Kebajikan Madrasah Salahuddin Petaling Jaya, di mana lazimnya beliau adalah pengerusi atau pemegang amanah. Beliau kalau orang kata kejayaan seorang suami itu di belakangnya ada seorang isteri yang manis, iaitu Profesor Madya Datin Dr. Nur Naimah, dan begitu juga beliau disokong kuat dengan dua orang anak, iaitu seorang perempuan bernama Nurul Mawadah serta seorang lelaki bernama Muhammad Iqbal. I hope they are in this room, I think I saw. Yeah. Tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali warga Apium dan warga kita tidak ketinggalan juga. Saya baru ternampak saudara kita, sahabat MY yang hadir bersama pada petang ini, memberi sokongan yang kuat kepada Profesor Datuk Zulkifli. Sahabat, welcome. Dengan itu, saya ingin menjemput Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof untuk menyampaikan sarahan perdana bertajuk Fungsi Tadabbur dalam Menguat Ijaz dan Mukjizat Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Please bagi tepukan untuk kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para tetamu kehormat, ahli Senat, dekan pengarah, ketua-ketua jabatan, rakan-rakan pensyarah, sahabat-sahabat akrab, sahabat-sahabat lama dan juga baru, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian. Izinkan saya mengambil kesempatan ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Datuk Dr. Amin Jalaluddin, Naib Chancellor Universiti Melaya yang sudi menerima undangan ICR bagi mempengerusikan majlis pada hari ini. Datuk Amin banyak berjasa dalam hidup saya, terutama sewaktu ayahanda saya berada dalam saat kritikal akibat strok dan banyak menyuntik semangat saya dalam mengharungi kepayahan tersebut. Semoga Allah memberkati hidup beliau dan keluarganya. Terima kasih juga kepada Prof. Joni yang sudi menerima permintaan saya bagi mengacarakan majlis pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, lazim mengetahui bahawa ada banyak mukjizat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu darinya ialah Al-Quran. Terdapat 7 kriteria yang mesti dipenuhi sebelum sesuatu itu boleh dianggap mukjizat, dan Al-Quran memenuhi kesemua kriteria tersebut. Al-Quran memenuhi semua kriteria mukjizat sebagaimana memenuhi kriteria i'jaz, di mana kriteria i'jaz bergantung kepada apa jenis i'jaz tersebut, sama ada bayani, ilmi, adadi dan lain-lain. Jenis-jenis i'jaz yang terdapat pada ayat Al-Quran ini akan memperkukuhkan Al-Quran sebagai kitab mukjizat. I'jaz dan mukjizat tidak boleh berpisah antara satu sama lain. Tadabbur pula akan berfungsi membongkar kesemua i'jaz yang terdapat di dalam Al-Quran bagi menunjukkan bahawa ia adalah sebuah kitab mukjizat. Memandangkan skop tadabbur itu amat luas, maka syarahan ini akan hanya memberikan fokus kepada yang utama sahaja, iaitu pertama, tadabbur menemukan rahsia mufradat Al-Quran. 2. Tadabbur menjadikan nas ditangani dengan cermat. 3. Tadabbur membantu memberikan hak kalimah dengan sebenarnya. 4. Tadabbur mengharmonikan ayat seiras. Sebelum fokus diberikan kepada fungsi di atas, ia terlebih dahulu diulas bagaimana tadabbur berfungsi mengetuk pintu i'jaz Al-Quran. Bagi memastikan perbincangan berada di atas landasan yang betul, seseorang mestilah faham di manakah kedudukan Al-Quran dalam pengajian i'jaz, dan ini akan membawa kita kepada perbincangan kedudukan Al-Quran dalam momentum i'jaz. Semua perbincangan ini diharap akan dapat menerangkan kepada hadirin hadirat fungsi tadabbur dalam menguak i'jaz dan mukjizat Al-Quran. Pendahuluan. Mukjizat Al-Quran adalah satu ilmu yang memaparkan kekuatan Al-Quran, lalu menjadikan Islam bukan satu agama paksaan, bahkan merupakan satu agama yang mengajak manusia untuk melihat sendiri keagungan kitab Allah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada umat manusia ini. Dengan keindahan dan kecantikan serta kehebatan kandungan yang ada di dalamnya, akan dengan sendirinya membuka pintu hati manusia yang mendengar, yang membaca dan yang menghayati untuk beriman kepada kitab tersebut tanpa perlukan paksaan. Seorang mukmin tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima Islam atau menerima Al-Quran, tetapi dengan kepandaian memaparkan keindahan yang terdapat di dalam Al-Quran akan menjadi satu medium untuk orang berfikir kebenaran keagungannya dan kandungannya yang secara signifikan menggambarkan ia adalah kitab dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bertujuan memandu manusia ke jalan yang benar dan berkualiti. Ia bertujuan memandu manusia ke jalan yang benar dan berkualiti. Ia memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada sesiapa yang mengikuti. Sebagai meyakinkan kepada pengkaji kebenaran, maka kitab ini tidak pernah menutup ruang
dari membukanya kepada uji kaji yang berterusan sejak ia mula diturunkan sehingga sampai ke akhir zaman. Fenomena ini membuka ruang perbincangan bagi membedah siasat dengan melihat kemukjizatan yang ada di dalamnya. Dengan bedah siasat tersebut, maka sebagai seorang Islam akan bertambah yakin terhadap kebenaran Al-Quran. Pada masa yang sama, orang-orang bukan Islam yang bertujuan menguji, melihat dan melakukan penyelidikan terhadap kebenaran Al-Quran akan dibuka peluang seluasnya untuk bertemu satu demi satu i'jaz Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik untuk terbuka minda melihat orang menguji kebenaran Al-Quran. Semakin diuji, semakin kelihatan kedangkalan idea pencabar. Al-Quran dalam momentum i'jaz. Para sarjana telah melihat dari berbagai aspek berkenaan kemukjizatan Al-Quran. Ada yang melihat dari aspek keindahan bahasa Al-Quranul Karim, di mana pemilihan kosakatanya adalah tepat dan betul, disampaikan secara jujur, bacaannya adalah menarik, iramanya tersusun indah dan lain-lain. Pakar-pakar bahasa zaman jahiliah dahulu terduduk apabila mereka melihat pemilihan kalimah yang dipilih oleh Allah dalam Al-Quran adalah terlalu amat tepat dan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Katakan sebagai satu contoh pada penggunaan kalimah Iqra. Perkataan ini dalam terjemahan bahasa Melayu ialah baca. Terjemahan ini tidak nampak keindahan dari sisi i'jaz Al-Quran berbanding terjemahan bahasa Inggeris yang ada dua pilihan, iaitu sama ada recite atau read. Terjemahan dalam bahasa Inggeris dapat membezakan antara read dan recite, yang selalunya merujuk kepada dokumen yang bertulis atau tidak. Misalnya, orang menyebut recitation pada membaca bahan yang bertulis. Mengapa pada wahyu pertama Allah Subhanahu wa taala memilih kalimah Iqra, tidak menyebut yang seumpama dengannya iaitu utlu? Antara sebabnya boleh jadi kerana utlu itu dalam bahasa Inggeris diterjemahkan sebagai recite atau recitation, iaitu membaca dokumen yang ditulis, sedang Al-Quran pada masa penurunan masih belum ditulis di atas mushaf. Justru perkataan Iqra lebih sesuai digunakan berbanding perkataan utlu. Para sarjana zaman jahiliah terpegun apabila melihat ayat-ayat Al-Quranul Karim yang mempraktiskan pemilihan perkataan bertepatan dengan makna yang ingin disampaikan. Dalam wahyu pertama, jelas ia diturunkan bukan dalam bentuk bertulis. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz utlu, ia bercanggah dengan hakikat berfikir pada masa itu. Bahkan masa kini, orang faham bahawa membaca apa yang tertulis adalah dengan menggunakan perkataan utlu. Apabila Allah memilih perkataan Iqra yang memberi arti baca, maka ia boleh memberi signifikan kepada membaca apa yang ditulis dan yang tidak ditulis. Di sana, ada pula para sarjana dalam bidang i'jaz Al-Quran ini melihat keunikan Al-Quran dari aspek syariat. Ia bermaksud mereka melihat hukum hakam yang ada di dalam Al-Quran itu ada memberi hikmah yang amat besar apabila dilaksanakan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pukulan 100 rotan ke atas penzina? Ada mengandungi mukjizat yang tertentu. Dalam surah An-Nur, Allah memberi pedoman syariat berziarah. Allah menyebut bagaimana cara memasuki rumah orang lain. Ia dimulakan dengan menyampaikan salam, dan salam itu bertujuan untuk memberi kesejahteraan kepada orang yang sudi menerima tetamu. Namun, sebelum dari ucapan salam, Allah menyebut isti'nas, iaitu melembutkan hati tuan rumah untuk menerima tetamu. Membawa buah tangan boleh jadi sebahagian dari maksud isti'nas. Tidak mustahil mengambil temu janji terlebih dahulu juga sebahagian dari maksud isti'nas, supaya tuan rumah boleh reschedule jika mereka mempunyai komitmen lain. Ini tata cara dan adab yang diajar oleh syariat Al-Quran, tetapi berapa ramai masyarakat Islam yang ambil peduli tentang perkara ini. Ia diajar oleh Al-Quran, iaitu satu syariat yang boleh membawa kerukunan dan kesentosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kata kunci di sini ialah, ada ulama yang melihat i'jaz melalui aspek yang kedua, iaitu melalui aspek syariat. Ini isi syariat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, tujuannya adalah untuk memupuk nilai murni agar diterjemahkan dalam masyarakat. Dengan itu, masyarakat tadi akan memperoleh kebahagiaan. Malangnya, betapa banyak ayat-ayat syariat dalam Al-Quran tidak dipraktiskan oleh umat Islam sendiri.
Pada masa yang sama, terdapat sarjana yang melihat i'jaz Al-Quran ini dari aspek ramalan kepada perkara gaib yang bakal berlaku. Dan kemudiannya ia benar-benar berlaku. Sebagai satu contoh, cuba teliti dalam surah Ar-Rum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun." Rom telah dikalahkan di negeri yang paling dekat atau tempat yang paling rendah, dan mereka sesudah kekalahannya akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun. Bagi Allah segala urusan sebelum berlaku dan selepas berlaku, dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom, orang-orang beriman akan gembira. Setelah Rom dikalahkan oleh Parsi, maka orang-orang kafir Quraisy gembira dengan kekalahan itu. Mereka beranggapan kekalahan Rom itu memberi isyarat bahawa agama berhala akan menang. Meskipun begitu, Allah menyebut Rom akan menang kembali dalam tempoh tidak sampai 10 tahun. Sungguh luar dugaan, ramalan tersebut adalah tepat kerana tidak sampai 10 tahun para ahli sejarah menyebutkan kemenangan Rom kembali ke atas Parsi. Sedang menurut perkiraan logik, ia mustahil boleh terjadi. Demikian juga pernyataan Al-Quran dalam surah Al-Masad mengenai Abu Lahab yang sering menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menyebut dengan lafaz kecelakaan secara pasti, iaitu bentuk kata kerja lampau, madhi, yang langsung tidak ada padanya sebarang kebaikan. Tabat yada Abi Lahab. Ternyata akhirnya Abu Lahab tidak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. Ia adalah satu khabar gaib pada masa depan, tetapi menggunakan kata kerja lampau yang menunjukkan suatu ramalan yang berakhir dengan benar-benar berlaku. Di kalangan sarjana, terdapat mereka yang melihat i'jaz dari aspek ilmiah atau saintifik. Mereka percaya bahawa Al-Quran bukan buku sains, tetapi mereka melihat maklumat yang diberikan oleh Al-Quran itu sebagai satu fakta yang benar dan tidak menyalahi kajian saintifik masa kini. Apabila dibaca ayat mengenai tidur golongan pemuda Kahfi selama 309 tahun dan dibangkit kembali tanpa mengalami masalah kesihatan, iaitu beksa, orang mungkin bertanya, bagaimana perkara ini boleh berlaku? Ini kerana lazimnya pesakit yang tidur lama di atas tilam seperti pesakit strok akan ditimpa penyakit tersebut. Al-Quran bagai memberikan jawapan bahawa disebabkan Allah membalik-balikkan badan mereka kiri dan kanan, maka mereka terhindar dari penyakit tersebut. Bila ayah saya sakit, Tok Amin jumpa, kamu kenalah rajin-rajin balikkan ayah kamu belah kiri, belah kanan untuk mengelak daripada beksa. Masa itu saya teringat ayat itu, ayat ini, dan ayat inilah menjadi ingatan kembali untuk saya highlight di sini. Kemudian Allah menyebut mereka ini mendapat bekalan cahaya matahari yang terpancar masuk ke dalam gua tempat tidur. Di sini Allah memberikan maklumat saintifik tentang vitamin yang terdapat pada cahaya matahari, sebagaimana Allah memberikan maklumat bagaimana cara untuk mengelak daripada beksa. Kita mungkin tergamam apabila mendengar kebenaran bicara Al-Quran mengenai cap jari tanpa pengenalan tanda sebagai tanda pengenalan identiti seperti dalam surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4. Saya percaya hari demi hari i'jaz saintifik ini akan lahir apabila para cerdik pandai memperuntukkan masa untuk membaca dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Sewaktu sedang menyiapkan teks syarahan ini, saya membaca ayat-ayat dalam surah Yusuf dan terhenti di satu firman, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulih illa qalilan mimma ta'kulun. Berkata Yusuf, hendaklah kamu bercucuk tanam selama 7 tahun tempohnya sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Terlintas pada fikiran saya, kenapa Allah Subhanahu wa taala berpesan supaya gandum tersebut tidak dipisahkan dari tangkai dan tempoh yang disimpan adalah melebihi 7 tahun. Ada maklumat saintifik yang mungkin boleh dikaji di sini. Saya percaya ayat ini memberikan kita petunjuk bahawa antara tanaman yang boleh tahan di gedung bertahun-tahun dalam menangani krisis ekonomi ialah gandum, dengan syarat ia tidak dipisahkan dari tangkainya. Saya percaya jika ia dipisahkan dari tangkai, ia tidak boleh bertahan lama kerana bercanggah dengan wahyu ilahi. Wallahu a'lam. Akhir-akhir ini,
Ada pula para sarjana yang melihat i'jaz Al-Quran dari sudut numerik, iaitu pada data-data angka yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Angka-angka yang digunakan dalam Al-Quran sentiasa tepat dan angka-angka ini memberi satu kefahaman baru terhadap isi kandungan Al-Quranul Karim. Perbincangan ini melahirkan kajian baru dalam bidang i'jaz yang dikenali sebagai i'jaz adadi. Saya berpandangan bentuk ini mempunyai prospek yang baik khususnya di negara-negara yang bukan medium bahasa Arab. Ia boleh menjadi pengantar dakwah kepada non-Muslim iaitu melalui proses campur tolak angka-angka dalam Al-Quran. Mereka akan bertemu dengan satu nilai yang tepat dan konsisten. Jika ia bukan kalam dari Allah, mustahil wujudnya ketepatan secara konsisten. Nilai angka dalam Al-Quran diperoleh secara konsisten menggunakan kaedah hisabul jumal, iaitu setiap huruf mempunyai nilai tersendiri seperti di dalam jadual yang disebutkan sebentar nanti. Orang-orang Arab telah menggunakan hitungan cara ini dalam sejarah mereka. Misalnya, alif nilainya 1, ba nilainya 2, jim nilainya 3, kaf nilainya 20, shin nilainya 300, tak nilainya 400. Ini ada nilai-nilainya yang telah pun digunakan secara konsisten. Maknanya kalau orang eja nama sahabat karib saya Mashkuri, MY, mim berapa markahnya? Mim 40, shin 300, 340. Kaf berapa nilainya? Kaf 20, campur lagi 20. Kemudian ra berapa nilainya? 200 dan akhir sekalilah sampai keseluruhannya. Dan angka ini digunakan secara konsisten. Mereka ada nilainya. Berasaskan nilai sesuatu huruf itu. Dan orang Melayu kita guna kaedah ini untuk tengok rahsia orang tu dengan orang ni. Si A dengan si B. Jadi jangan amal. Ini hanya satu paparan saja. Bukan untuk tuan-tuan guna untuk ilmu merasi. Itu saya tidak bertanggungjawab lah. Kalau ada yang tiba-tiba secucut tu, kira syukur. Alhamdulillah. Berasaskan nilai sesuatu huruf itu, mereka menyoroti mukjizat angka dalam Al-Quran. Sebagai contoh, perhatikan perbincangan i'jaz adadi mengenai surah An-Naml, surah Semut, dan surah Kahfi, surah Gua, seperti yang telah dilakukan oleh Bassam Jarrar. Surah An-Naml merupakan surah yang ke-27. 27 ni maknanya dalam tertib mushaf yang ada di tangan kita, surah yang ke-27. Dalam senarai mushaf, dengan bilangan ayatnya ada sebanyak 93 ayat. Surah ini dimulakan dengan huruf ta dan sin. Ta, sin. Sesiapa yang menghitung huruf ta dalam surah ini akan mendapati jumlahnya ialah 27 kali. Iaitu selaras dengan tertib surah dalam senarai mushaf. Huruf sin dalam surah ini berulang sebanyak 93 kali. Ia adalah selari dengan jumlah ayat dalam surah ini. An-Namlu yang terbentuk daripada nun, mim, lam. Nun, berapa markahnya? 50. Mim, markahnya adalah 40. Lam, markahnya adalah 30. 50, 40, 30. Namlu yang terbentuk daripada nun, mim, lam mempunyai nilai angka 120 menurut hisabul jumal, iaitu jumlah 50 campur 40 campur 30 sama dengan 120. Tidakkah 120 ini juga adalah hasil dari 93 campur 27? Surah Al-Kahfi merupakan surah yang ke-18 dalam tertib mushaf. Ia menarik perhatian kita kerana bilangan ayat-ayat yang membicarakan kisah pemuda Kahfi juga berlaku dalam 18 ayat. Pada ayat ke-25 surah ini, Allah menyebutkan tempoh mereka menetap di dalam gua ialah 309 tahun. Angka 309 ini turut dijumpai apabila seseorang menghitung kalimah dari permulaan kisah pemuda Kahfi, iaitu bermula dari ayat 9 sehingga sampai kepada firman Allah walabisu fi kahfihim, ayat yang 89-90. Kajian mukjizat nombor ini adalah menyentuh mengenai aturan rapi penomboran yang digunakan oleh Al-Quranul Karim dan meninjau sejauh mana perkaitan nombor-nombor tersebut dengan bilangan huruf, kalimah, ayat dan surah Al-Quran. Dua, mengetuk pintu i'jaz melalui tadabbur.
Isi kandungan Al-Quran yang dituntut untuk difahami tidak mungkin dilakukan melainkan dengan tadabbur. Okey. Terima kasih. Allah menuntut setiap Muslim melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya. Seperti firman-Nya dalam surah Sad ayat yang ke-29. Saya hanya bagi summarize daripada buku syarahan itu kerana detailnya ada di situ ya. Saya tidak membaca kesemuanya, saya hanya petik sebahagian isi-isi penting supaya ianya dapat merengkaskan masa dan menjimatkan waktu kita semua. Allah menuntut setiap Muslim melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya seperti firman-Nya dalam surah Sad ayat 29 yang secara jelas mengajak umat Islam supaya menggunakan fikiran untuk memerhatikan ayat-ayat Allah yang telah dipermudahkan olehnya untuk tujuan tersebut. Dalam surah Muhammad ayat ke-24, Allah menyebut dengan kata-kata yang agak kasar, iaitu orang yang tidak tadabbur sebagai hati yang terkunci terhadap orang yang tidak mahu melakukan tadabbur terhadapnya sebagai hati yang tertutup. Tadabbur akan tercapai hanya melalui bacaan secara tartil. Seseorang perlu memerhatikan dengan sepenuh hati makna-makna ayat Al-Quran, lalu menyatukannya dalam akal fikiran untuk dia fahami, hayati dan amalkan. Inilah yang telah dilakukan oleh para salafus soleh sehingga pengaruh Al-Quran melekat pada jiwa raga mereka. Tadabbur akan menemukan pembaca kepada banyak rahsia berkaitan dengan Al-Quran. Tanpa tadabbur, pembaca mungkin tidak menyadari bahawa Al-Quran itu ada sejarah nuzul, ada sejarah turun, ada tempoh turun dan ada jarak yang memisahkan antara satu ayat dengan ayat yang lain yang melibatkan tahun dan tarikh yang berbeza-beza. Wahyu yang pertama dari ayat 1 hingga 5 surah Al-Qalam tidak disempurnakan kecuali melalui jarak bertahun-tahun. Namun kerana keserasian kalam ilahi, pembaca tidak pun menyedari jarak tersebut. Selanjutnya, tadabbur akan menemukan pembaca betapa lafaz Al-Quran adalah fasih dan ungkapannya begitu jelas dan teliti. Allah begitu cermat dalam memilih kata-kata untuk dinamakan kalimah Al-Quran. Tiada satu kalimah dalam Al-Quran boleh dianggap tidak penting. Artinya, setiap satu huruf, setiap satu kalimah itu ada fungsi dan makna tersendiri. Perhatikan sebagai contoh berkenaan ayat wudu dan ayat tayamum. Apa yang ingin dikemukakan berkaitan dengan ayat wudu dan tayamum ialah mengenai huruf ba sahaja. Huruf ba ini, kalau dalam penggunaan biasa orang-orang Arab, kadang-kadang dianggap sebagai huruf zaidah. Huruf zaidah ini dianggap semacam appendix. Tidak ada pun tidak mengapa. Ada pun tak apa. Ada pun tidak mengapa, enggak ada pun enggak apa-apa. Ia tidak menjejaskan apa-apa makna. Kalau ia bukan Al-Quranul Karim, seseorang boleh membaca famsahu wujuhakum sebagaimana dia membaca faghsilu wujuhakum. Dalam terjemahan bahasa Melayu, huruf ba tidak diterjemahkan. Demikian juga huruf ba pada ayat wudu tidak diberikan terjemahan. Hasil dari tadabbur, kita boleh memperbaiki terjemahan tersebut. Ayat wamsahu biru'usikum sepatutnya diterjemahkan dan sapulah dengan kepala kamu. Sementara ayat famsahu biwujuhikum diterjemahkan dan sapulah dengan muka kamu. Namun terjemahan seperti ini tidak lulus. SPM pun tak lulus. Dan dianggap tidak betul. Sedangkan di situ ada makna tersirat yang boleh disampaikan menerusi huruf ba. Huruf ba pada ayat wamsahu biru'usikum memberi makna hendaklah sapu kepala dengan air. Bagaimana boleh difahami sapu dengan air? Iaitulah kerana perkataan sapu itu mengandungi dua makna. Pertama, sapu tanpa air dan kedua sapu dengan air. Tidak sah wudu jika disapu tanpa air. Huruf ba memainkan peranan di sini. Huruf ba pada ayat famsahu biwujuhikum mengandungi dua makna juga, iaitu sapu muka dengan debu atau sapu muka tanpa debu. Tidak sah tayamum jika disapu muka tanpa debu. Makna seperti ini tidak akan tercapai tanpa adanya huruf ba. Justru pentingnya huruf ba di situ amat jelas dan tidak boleh dibuang. Mungkin seseorang akan bertanya, kenapa pula pada ayat faghsilu wujuhakum tidak terdapat huruf ba? Ini adalah kerana perbuatan membasuh tidak memerlukan huruf ba.
Perbuatan membasuh sudah semestinya dengan menggunakan air. Orang tak kata membasuh dengan debu. Akhirnya dengan bertadabbur kita akan berkata, lafaz-lafaz Al-Quran telah dipilih oleh Allah dengan begitu teliti. Tidak ada satu kalimah di dalamnya yang tidak sempurna, bahkan membuang meskipun satu huruf akan merosakkan maknanya. Tadabbur menemukan rahsia mufradat Al-Quran. Melalui tadabbur kita mendapati Allah begitu teliti memilih mufradat Al-Quran sehingga menjadikan pengkaji mendapat peluang mengetahui jantina semut seperti dalam kisah antara Nabi Sulaiman dengan mereka yang dirakamkan dalam surah An-Naml. Penemuan hakikat bahawa ratu yang menjadi ketua dalam kumpulan semut telah didedahkan oleh Al-Quran sejak 1400 tahun lampau. Tetapi kerana terjemahan kita yang tidak berdasarkan tadabbur, maka kita dapati buku-buku terjemahan tafsir hanya menyebut berkatalah seekor semut. Sebenarnya tak apa sihat ni Datuk Amin. Sebab selepas pergi bengkel manajemen hari tu, dengar nak dapat kerja terus demam. Balik rumah tak pulih-pulih lagi. Harap-harap tak menjadilah. Ya. Berkatalah seekor semut, padahal terjemahan yang lebih tepat pada pandangan saya ialah telah berkatalah seekor semut betina. Qalat namlatun diterjemahkan sebagai seorang berkata seekor semut. Sedangkan sepatutnya terjemahan hendaklah diberikan telah berkata seekor semut betina. Terjemahan kedua ini akan mengandungi makna saintifik kerana ia memberi satu maklumat baru sebelum para saintis menemui hakikat tersebut. Apabila kita menjadikan Al-Quran hanya sebagai kitab bacaan saja, tidak menjadikannya kitab untuk tadabbur, maka kita tidak nampak dari sisi Al-Quran itu kemukjizatannya. Dengan tadabbur akan banyak peluang untuk dibuat semakan. Ini akan memungkinkan pembetulan dalam terjemahan Al-Quran dapat dilakukan. Perhatikan pula pada mufradat Al-Quran yang singular dan plural, seperti ar-rih dan ar-riyah. Kedua-dua perkataan ini sama arti dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu sebagai angin. Walhal, hanya satu sesuai diterjemahkan sebagai angin, sedang satu lagi perlu diterjemahkan sebagai angin-angin. Angin-angin dah jadi lain pula. Tetapi terjemahan kata majmu' ini agak ganjil. Dalam tadabbur terhadap mufradat Al-Quran, meskipun kedua perkataan ini terbit dari kata dasar yang sama, tetapi diterjemahkan kata tunggal, tetapi disebabkan kata tunggal dan kata majmu', ia telah memberikan perbezaan pada makna. Penggunaan kata majmu' ar-riyah memberi makna angin yang membawa rahmat. Sedang penggunaan kata tunggal ar-rih, majoriti penggunaan dalam Al-Quran memberi maklum sebagai angin yang membawa bencana. Jadi kalau ditanya, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ar-riyah. Jangan minta dikurniakan kepada kami ar-rih. Nanti diturunkan ar-rih, terbang kita semua. Terdapat sekitar 10 mufradat ar-riyah dalam Al-Quran, keseluruhannya secara jelas menunjukkan makna pembawa rahmat. Dalam buku tu ada, di sini saya tidak sebut. Ya. 5. Tadabbur menjadikan nas ditangani dengan cermat. Dalam menangani nas cermat dalam menangani nas bermaksud seseorang itu perlu berhati-hati dalam menangani nas Al-Quran. Kerana setiap lafaznya ada pengertian dan setiap sebutan hurufnya mengandungi nilai yang tertentu. Harun yang disebut dalam kisah Maryam, iaitu dalam surah Maryam ayat 29, tanpa cermat akan boleh membawa kepada kefahaman yang tersasar. Seperti mengatakan sebagai Nabi Harun, saudara lelaki kepada Nabi Musa. Pernyataan sedemikian akan menimbulkan satu kesalahan dari segi sejarah dan agak mustahil wahyu Al-Quran kontradik dengan catatan sejarah. Kemungkinan tersebut tidak mungkin berlaku kerana jarak masa sejarah antara mereka berdua, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun dengan Maryam adalah ratusan tahun. Oleh itu, adalah tidak masuk akal sama sekali Maryam bertemu dengan mereka atau merupakan adik-beradik dalam perpisahan jarak masa yang begitu lama. Inilah yang dikatakan bahawa seseorang perlu cermat dalam menangani teks Al-Quran, dan ini ada disebut contohnya dengan lebih panjang dalam buku itu. Dengan tadabbur, kita boleh menyelamatkan banyak nas yang difahami secara salah akibat kegopohan. Sebagai contoh, ayat Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ini kalau diterjemahkan memberi makna dan Allah mencipta kamu dan menciptakan apa yang kamu buat. Ayat dengan potongan di atas boleh memberi makna Allah Tuhan yang mencipta kamu dan menciptakan apa yang kamu buat.
Apabila dikatakan Allah mencipta perbuatan kamu, maka suatu masalah dari sudut akidah akan timbul. Kelak mafhumnya, manusia tidak boleh dikenakan dosa atau pahala kerana perbuatan mereka sebenarnya bukanlah perbuatan mereka, tetapi adalah perbuatan Allah. Jadi orang silap parking, kita tak nak saman dia. Kenapa? Kerana bukan saya yang buat, Allah yang buat. Tafsiran seperti, lalu dia baca ayat, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia baca ayat pada orang bagi saman kat dia, ya. Tafsiran seperti ini menimbulkan kerumitan. Tetapi jika berhemah, iaitu tidak memetik ayat Al-Quran melalui pemotongan mengikut selera, maka seseorang pentafsir itu akan selamat. Cermat dalam memerhati ayat ini ialah dengan melihat ayat itu dan meraihkan kedudukannya dalam struktur awal dan juga akhir. Inilah salah satu dari kecermatan dalam menangani kalimah atau ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ayat ini sebenarnya berkaitan kisah Nabi Ibrahim. Detail ada dalam penjelasan buku itu. Ayat ini sebenarnya berkaitan kisah Nabi Ibrahim AS yang berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Apabila ditinggalkan, maka baginda AS telah pergi ke rumah berhala secara sembunyi-sembunyi dan memecahkan patung sembahan tersebut bagi tujuan mengajar mereka secara logik. Dan apabila disoal siasat, Ibrahim menyatakan, patutkah kamu menyembah apa yang kamu pahat ini, sedangkan Allah yang mencipta kamu dan mencipta benda-benda bahan material yang kamu pahat itu. Ayat itu totally different daripada apa yang kita sebut asalnya tadi, Allah mencipta kamu dan apa yang kamu buat. Sedangkan Allah mencipta kamu dan juga material yang kamu gunakan untuk mencipta patung dan berhala ini. Ia langsung tidak menatijahkan seperti kefahaman terdahulu. Keputusan ini lahir dari tadabbur dan cermat memahami nas. 6. Tadabbur membantu memberikan hak kalimah dengan sebenarnya. Seseorang tidak mampu memberikan hak kalimah dengan maknanya yang sebenar tanpa dia memahami bahasa Al-Quran, iaitu bahasa Arab. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam surah Yusuf menyebut bahawa dia menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab supaya manusia dapat berfikir terutama terhadap isi kandungan Al-Quran. Ayat ini menunjukkan bahawa kita tidak dapat menjiwai bahasa Al-Quran kecuali apabila dapat memahami kalimah-kalimah bahasa Arab itu sendiri. Buku terjemahan tidak mampu menyampaikan pembaca kepada kefahaman makna sebenar yang dimiliki ayat. Perhatikan perkataan Al-Khasyah dan Al-Khawf yang diterjemahkan sebagai takut. Pemerhatian yang singkat mendapati, Al-Khasyah digunakan bagi menggambarkan ketakutan para alim ulama dan Al-Khawf digunakan bagi menggambarkan ketakutan syaitan. Sudah tentu rasa takut yang melibatkan dua kelompok ini berbeza. Boleh dikatakan takut para ulama menaruh harapan untuk mendapat redha Allah serta mahu menghampirinya. Sementara takut syaitan kepada Allah itu adalah takut kepada pembalasan yang memberi makna takut untuk tidak mahu bertemunya. Sudah tentu terdapat perbezaan antara takut yang mengharapkan perjumpaan bagi mendapat redha dengan satu lagi jenis takut yang tidak mengharapkan pertemuan kerana akan menerima pembalasan. Sepintas lalu, mungkin boleh dirumuskan bahawa sudah tentulah takut syaitan dan takut para ulama ini tidak sama. Inilah yang dimaksudkan mesti kita memberi hak kalimah dengan sebenarnya. Dilanjutkan lagi dengan perbincangan satu contoh dalam ayat ke-11 surah At-Tariq. Wassama idzatir raj'. Demi langit yang mengandungi hujan. Buku kita telah menterjemahkan, buku-buku tafsir, buku Quran terjemahan menterjemahkan dan langit yang mempunyai hujan. Tapi perkataan ar-raj'u ini bukan popular dengan makna hujan. Perkataan ar-raj' dalam ayat di atas, ar-raj'i dalam ayat di atas telah diterjemahkan dalam bahasa kita dengan makna hujan. Dalam masa bertadabbur, seseorang mungkin akan bertanya, mengapa ar-raj' di sini bukan raja'? Ar-raj'u diberi makna hujan. Sedangkan orang Arab faham bahawa perkataan hujan itu adalah al-matar. Itu nazal al-matar. Hujan telah turun di luar. Mengapa tidak Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan dalam wahyu tersebut wasama'i zatil matar? Di dalam Al-Quran terdapat banyak tempat perkataan al-matar digunakan dengan maksud hujan. Meskipun al-matar lazim digunakan dalam Al-Quran dengan maksud hujan, namun melalui tadabbur didapati penggunaan perkataan al-matar tidak sesuai dalam konteks surah At-Tariq. Hal ini kerana apabila dirujuk pada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menggunakan perkataan tersebut, iaitu menggunakan perkataan al-matar, ia menunjukkan hujan yang membawa musibah dan hujan yang menimbulkan kemudaratan seperti banjir kilat, tenggelam kereta dan sebagainya. Itu al-matar. Banyak ayat Al-Quranul Karim dalam buku itu ada disebut contohnya, tapi saya ambil satu saja. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzarin. Maksudnya, dan kami hujani mereka dengan hujan yang membinasakan. Matar maknanya hujan yang membinasakan.
maka amatlah buruknya hujan azab yang menimpa orang-orang yang telah diberi amaran. Oleh kerana maksud hujan dalam surah At-Tariq ini bukan untuk menunjukkan hujan yang membawa musibah dan menimbulkan kemudaratan, maka ia tidak sesuai digunakan was-sama idzatil matar. Apabila dirujuk kembali kepada apabila dirujuk kembali kepada perkataan ar-rajum. Dalam senat tadi Datuk Amin cakap, Zul, jangan cakap panjang. Saya pun cuba lajulah supaya ringan, tidak panjang. InsyaAllah 10 minit lagi boleh habis Datuk. Apabila dirujuk kembali kepada perkataan ar-rajum dalam surah At-Tariq tadi, ia kelihatan begitu sesuai. Ini kerana perkataan ini ada mengandungi makna proses kejadian hujan, sebagaimana ayat-ayat sebelum perkataan tersebut menggambarkan proses kejadian manusia. Perkataan ar-raj'u jika diterjemahkan dari kata asal bahasa Arab bermaksud kembali. Tanpa tadabbur, terjemahan akan menjadi demi langit yang mempunyai sesuatu yang kembali. Orang tak boleh faham. Dan maksud begini tidak dapat difahami. Namun begitu, apabila diperhalusi, perkataan ar-raj'u ataupun ar-raj'i, tengok pada tempat dia lah. Ini akan memiliki gambaran kepada pergi dan kembali. Dalam bahasa Arab, ar-raj'u ini digunakan dalam konteks ayat seperti, katakan kita guna contoh, raja'tu ilal manzil. Bermaksud saya kembali ke rumah. Seseorang itu dianggap pulang ke rumahnya setelah dia keluar sebelumnya dari rumah itu. Daripada konteks ayat ini dapat difahami bahawa ia menggambarkan proses ulang alik. Jika kita merujuk kembali kepada makna hujan, ia menggambarkan proses yang serupa, iaitu proses turun naik sebelum terjadinya hujan, di mana air dari bumi naik ke langit melalui proses pemeluapan dan kemudian turun semula ke bumi sebagai hujan. Justru, makna ar-raj'u itu sangat sesuai digunakan di sini kerana senario ayat dalam surah At-Tariq menggambarkan proses kejadian. Ini disebutkan maksudnya saja. Setelah mengetahui yang demikian, maka hendaklah manusia memikirkan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim yang keluar dari tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Jadi menggambarkan proses. Allah Ta'ala membentangkan kepada kita ayat pada surah At-Tariq ini dalam konteks gambaran proses kejadian manusia. Oleh itu kehadiran kalimah ar-raj'u bagi menunjukkan gambaran proses kejadian hujan amat sesuai. Akhir sekali, tadabbur mengharmonikan ayat seiras. Ayat-ayat yang seiras agak banyak dalam Al-Quranul Karim. Ia kadang-kadang menjadikan penghafaz Al-Quran tersasul disebabkan keserupaan yang terdapat padanya. Yang kurang baca, lagi cepat sasul. Rupa bentuk ayat seiras ada berbagai. Katakan sebagai contoh, Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana sami'an basira. Wa kana Allahu afuwan ghafura. Tiga ayat ini adalah dalam surah An-Nisa. Innallaha kana azizan hakima. Itu pada ayat 56. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah melihat dan mendengar. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat. Ini pada ayat 58. Dan begitulah. Jadi ayat-ayat ini, tiga ayat ini, wa kana Allahu afuwan ghafura. Ayat yang ke-99. Allah adalah Tuhan yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Ketiga-tiga ayat ini terdapat dalam satu surah, iaitu surah An-Nisa. Makna yang dikandung oleh ayat-ayat tersebut adalah satu, iaitu kesemuanya merujuk kepada Allah dengan sifatnya. Dan ia kelihatan sama dan boleh ditukar ganti. Kalau tidak Al-Quran, boleh ditukar ganti. Namun hakikat sebenar, maknanya berbeza dan tidak boleh ditukar ganti. Firman Allah, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Ayat ini merujuk kepada kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang tidak pergi berhijrah dan kemudian mereka meninggal dunia. Namun begitu Allah maha pemaaf pada orang-orang mustad'afin, iaitu orang-orang yang lemah dan tidak berupaya. Justru ia sesuai digunakan wa kana Allahu afuwan ghafura, Allah maha pemaaf lagi maha pengampun. Jika merujuk kepada konteks ayat, maka ia tidak sesuai digunakan azizan hakima yang memberi makna perkasa, yang bermaksud maha perkasa dan maha bijaksana. Maha perkasa digunakan pada tempat yang menunjukkan kekuatan dan bukan pada tempat yang memerlukan kemaafan. Kemudian ayat yang ke-56 merujuk kepada orang-orang kafir yang menafikan kekuasaan Allah dan ayat-ayatnya. Lalu mereka dimasukkan ke dalam neraka dan kulit mereka hangus terbakar.
Setelah kulit mereka hangus terbakar, Allah gantikan dengan kulit yang baru untuk mereka merasai azab sekali lagi. Oleh itu, sesuai di sini, Allah menyebut bahawa Dia Maha Perkasa. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Iaitu, Dia Maha berkuasa memberi balasan azab kepada manusia dan menukar ganti kulit mereka kepada yang baru. Selanjutnya, satu lagi contoh ayat yang seiras adalah ayat yang ke-58. Ayat ini merujuk kepada perintah Allah menyuruh kita menunaikan amanah. Dalam perihal menunaikan amanah, kadang-kala ada manusia yang tidak menunaikan amanah dan ada yang cuai. Tuhan menyatakan Dia adalah Tuhan yang Maha melihat orang-orang yang tidak menunaikan amanah dan Maha mendengar orang yang dizalimi akibat tidak ditunaikan amanah. Maka ia sesuai dengan ayat Innallaha kana sami'an basira. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengar rayuan dan rintihan dan melihat perbuatan orang yang khianat tidak menunaikan amanah. Mari bertadabbur pada satu lagi ayat yang berkaitan dengan Nabi Yusuf dan Nabi Musa alaihissalam. Firman Allah berkenaan dengan Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya, dan ketika Yusuf sampai ke peringkat umurnya yang sempurna, kami berikan kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan. Demikianlah kami membalas orang-orang yang berusaha membuat kebaikan. Bandingkan dengan firman Allah yang merujuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Maksudnya, dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang sempurna dan cukup kekuatan, kami berikan kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat kebajikan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan kasih sekalian, apakah yang membezakan antara kedua-dua ayat tersebut? Bezanya adalah dalam kisah Nabi Yusuf tidak ada perkataan istawa. Jika disoroti kisah kedua orang Nabi ini, kita dapati Nabi Yusuf berdepan dengan muslihat saudara maranya yang berlaku khianat terhadap dirinya. Sementara Nabi Musa pula berdepan dengan Fir'aun yang penuh dengan tipu muslihat. Tetapi mempunyai kekuatan, mempunyai balan tentera dan barisan hulu balang yang perkasa. Nabi Yusuf tidak perlu kepada istawa, iaitu kekuatan gagah perkasa, kerana baginda berdepan dengan masyarakat yang menggunakan minda dan tipu muslihat. Sebaliknya, Musa memerlukan kekuatan minda dan kekuatan susuk badan yang mantap bagi menghadapi seterunya. Justru pada kisah Musa, Allah masukkan perkataan istawa, iaitu kuat dan sasa tubuh badannya, yang orang Melayu kata gagah Ali, gagah Musa. Kerana dia berdepan dengan masyarakat yang berasaskan kekuatan jasmani. Demikian, hadirin hadirat sekalian, tadabbur berfungsi mengharmonikan ayat-ayat yang seiras. Ia merupakan khazanah Al-Quran yang amat bermakna untuk dikaji. Kesimpulan, Al-Quran merupakan wahyu akhir zaman yang dijamin oleh Allah kebenarannya dan diakui oleh ramai ahli penyelidik kehebatan isi kandungannya. Allah tidak pernah menutup ruang untuk dilakukan kajian terhadapnya. Malah semakin dikaji, semakin terbukti kebenarannya. Umat Islam sepatutnya merasa bangga apabila dihadiahkan oleh Allah kitab suci ini. Mereka sepatutnya memberikan banyak tumpuan untuk mendalami isi kitab yang membawa mereka kepada tauhid dan kesempurnaan dalam kehidupan. Namun begitu, apa yang jelas ialah umat Islam tidak begitu mengambil peduli kitab ini, termasuk untuk membaca, apatah lagi untuk menghafaz dan melakukan tadabbur terhadap isinya. Realiti ini terjadi, boleh jadi disebabkan masih ramai umat Islam yang buta huruf dan tidak tahu membaca Al-Quran. Jika benar, maka segala aspek kebaikan dan keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah akan terhakis dari umat ini. Hanya melalui tadabbur, banyak khazanah boleh muncul, termasuk memperkasakan kesejanaan sama seperti melebarkan kebenaran Islam ke seluruh alam. Akhir sekali, saya merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua mereka yang terlibat menjayakan syarahan perdana ini. Terutama sekali pihak ICR yang telah menyusun dari awal hingga akhir. Kepada semua yang hadir, saya amat menghargainya dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sedia memaafkan masalah sound system saya. Diharap masih beroleh manfaat dan keberkatan. Tidak terkecuali jutaan terima kasih kepada Yang Bahagia Profesor Dato' Amin
Datuk Dr. Amin, Naib Chancellor dan Prof. Joni yang mengacarakan majlis ini dengan sempurna. Apa yang baik itu daripada Allah, kekurangan adalah milik saya sendiri. Aqul qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat sekalian, majlis mempersilakan Profesor Datuk Muhammad Amin untuk membuat rumusan mengenai syarahan perdana yang telah disampaikan oleh Profesor Datuk Dr. Zul. Silakan. Terima kasih sahabat Johnny. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah kita nak ucapkan ribuan tinggi tahniah kepada Profesor Datuk Zul yang baru saja memberikan syarahan perdana dalam menguak ijaz Al-Quran dan mukjizatnya. Beliau telah mengupas banyak isu-isu how the beauty of the Al-Quran, dan begitu juga merealisasikannya sebagai aplikasi kepada sains. Walaupun beliau is non-sains, tetapi banyak kajian-kajian dibuat menunjukkan banyak bahan-bahan seharian kehidupan kita. Jadi saya ingin merumuskan sedikit. Mukjizat Al-Quran adalah satu ilmu yang memaparkan kekuatan Al-Quran itu. Al-Quran dalam momentumnya ijaz menjadikan lebih mantap dan berkembang. Dan Al-Quran juga menjadi panduan sepanjang hayat kita, insya-Allah. Patah kata yang kesimpulannya tadi, ramai yang belum dipanggil lagi. InsyaAllah dalam bilik ni semuanya dah kan. Macam saya pun, saya belajar balik Al-Quran at this age. Cuba menyebut secara yang betul dan menghayati isi kandungannya. Tapi setelah memegang 6 sebulan, jadi nak Chancellor ni, saya lag sikit. My wife dah tegur saya dah. Ada satu hari lagi, iaitu selepas ini, kena kita memahami apa isi kandungan Al-Quran itu yang sebenarnya. Memang banyak isi kandungan Al-Quran itu dapat diperkayakan oleh pihak saintis, yang banyak dapat dikaji. Sebagai dikatakan tadi oleh Profesor Datuk Zul, Al-Quran memang merupakan wahyu akhir zaman yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebenarannya dan diakui oleh ramai para penyelidik kehebatan isi kandungannya, termasuklah juga para sarjana saintis, para saintis. Malah semakin dikaji, semakin terbuktilah kebenarannya. Al-Quran itu memang banyak orang kata hasratnya. Isi kandungan Al-Quran yang dituntut untuk dipahami tidak mungkin dilakukan dengan tidak adanya tadabbur. I think these are the message yang Profesor Datuk Zul try to send a message to all of us pada petang ini. Tadi dia cakap banyak tentang hujan. Sekarang dah hujan dah. Dia menyuruh hujan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Profesor Datuk Zul yang telah menyampaikan syarahan perdananya, dan kejayaan beliau sampai ke tahap kesarjanaan ini memang kita mesti bagi tepukan kepada isteri yang disayangi dan juga kedua-dua anaknya. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, saya menutup syarahan perdana oleh Profesor Datuk Zul yang telah memberi kita banyak hikmahnya. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Muhammad Amin kerana kesediaannya untuk menguruskan majlis. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk mendengar syarahan perdana pada kali ini. Tuan-tuan dan puan, selepas ini dijemput untuk menikmati jamuan ringan di hadapan bilik akitan akademik. Dengan ini berakhirlah majlis syarahan perdana oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zul. Semoga kita mendapat manfaat daripada syarahan perdana tadi dan ucapkan tahniah. Saya mewakili majlis yang mengucapkan maaf jika sekiranya terdapat kesalahan dan kesilapan sepanjang pengendalian majlis ini, dan diakhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.